selanjutnya kita akan mempelawat YB Yang Berhormat Datuk Ang Swilin, Esko Kerajaan Tempatan dan Belanjangan di Selangor, ada sekian untuk memberikan ucapan tanda. Yang saya kasihi saudara pengerusi majlis, Ketua PDM kita saudara Raul Ismail, Timbalan Menteri KBS saudara Adam Adri, anak muda kita yang berhormat lain Wong Syuki dan juga Rahman Sarau Utama, dan juga calon kita saudari Pang Siak Tau, dan juga semua anak muda yang hadir, jentera kita, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, wak-wak, mbayu, kakang-kakang, salam sejahtera. Kabare, napa khabar? Wanakkam, saudara, kawai, kumau dan sangsing pulau, taja, wansasau. Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur alhamdulillah pasal iki bengi iso mampir nang kene. Batu 38 Kota Kubu Baru ketemu konco-koncor, ketemu pemudi-pemudi nang kene. Malam ini saya bisa sampai ke Kota Kubu Baru, KKB, awes, warna. Batu 38 bertemu dengan teman-teman ya, pengundi-pengundi rakyat, adik kakak di sini, dan kita tahu bahawa PRK Kota Kubu Baru ini sangat penting untuk menjamin kesinambungan, kestabilan kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional di negeri Selangor. Oleh yang demikian, kerusi dan KKB ini perlu kita pertahankan untuk memastikan pembangunan di KKB ini dapat diteruskan. Itu sangat penting. Dan pada masa yang sama saya nak bagi tahu, ada ngomong karo konco-konco, ibu-ibu, bapak-bapak, PRK tanggal 11 lagi kape podo Wamsul boleh pangka calon kita sopo saudari Pang, anak muda kita dari wakil rakyat. Dulu kena iki calon nombor 2 saudari Pang, saya pastikan kekal Kubu Baru, undi Pakatan Harapan, undi calon nombor 2 saudari Pang. Ini kalilah kekal Kubu Baru milik Pakatan Harapan Barisan Nasional, insyaAllah. Jadi saya nak bagi tahu, ada pembangkang pihak Perikatan Nasional atau dengan dikata lain pembohong nasional. Calon mereka belum lagi masuk kempen, kita pun dah terpinggir-pinggir berbagai masalah berlaku. Ada soal orang kata integriti lah, soal ada hutang lah, saya tak tahu orang cakap macam tu. Jadi orang yang banyak masalah tu kita tak perlu pilih. Kita pilih anak muda yang committed, yang boleh kerja kuat, yang senang disenangi oleh rakyat, yang pentingnya wanita kita. Sebab apa? DAP memilih calon wanita anak muda. Kerana apa? Kerana kerusi ini telah diwakili oleh Meliang Liki Heng yang bekerja kuat demi rakyat Kuala Kubu Baru sejak 3 penggal yang lalu. Oleh sebab itu prasyarat waktu kita memilih calon KKB ini, kita kata mesti wajib wanita. Lelaki, calon lelaki ada 10. Kita ketepikan ke tepi-tepikan. Kita hanya utarakan calon wanita. Sebab apa? Bukan kita tak pandang lelaki. Sebab kita nak pastikan di Dewan Negeri Selangor, suara anak muda, suara wanita dapat diangkat di Dewan Negeri Selangor. Itu sangat penting. Dan
kita juga nak menggalakkan ramai anak muda, khusus yang wanita, berkecimpung dalam bidang politik. Prihatin masalah isu semasa. Itu penting. Kalau tidak, bila lagi kita nak utarakan anak muda, hasil bagi mereka saja, yang lain kita bagi anak muda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana prestasi pihak pembangkang yang selalu kata, wah kita nak rampas lagi, kita nak menang 4-0. Wah, katanya 4-0, Cici, Roro, Telu, Papat, BN Nyalo, Patang 0, 4-0 ya. Setelah ada Madrid dia minta 4-0. Saya nak bagi tahu saudara dan saudari pengundi di Kura Kubu Baru, kalau kita bagi mereka menang, apa yang mereka nak buat di Kura Kubu Baru ini? Ilepoci. Saya dengar banyak komplain, pejabat saya dapat komplain dari mana? Ulu Benam. Dari mana? Batang Kali yang diwakili oleh Perikatan Nasional, mereka menang. Tapi isu di setempat cari wakil rakyat entah ke mana, cari tak dapat. Mereka kalau pergi ke pejabat selalunya tutup, dan cari kalau dapat minta cari ahli majlis. Kalau cari ahli majlis baik tak baik pilih mereka, betul tak? Yang sebenar-benarnya dapat membantu rakyat di Kura Kubu Baru ini adalah Kerajaan Negeri Selangor Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang dipimpin oleh siapa? Yang amat berhormat Datuk Seri Amiduddin Sarif. Anak muda yang cekal, yang kerja kuat, bantu rakyat, bangunkan negeri Selangor. Kita Selangor maju bersama. Oleh itu, saudari Pangsa tahu calon nombor 2 kalau kita angkat sebagai wakil rakyat di sini, sudah pasti kita akan bantu beliau habis-habisan. Pastikan kesejahteraan, hak dan kepentingan orang KKB ini terus dipertahankan, insya-Allah. Ini janji saya. Dan di Dewan Negeri saya Bantan Speaker, sekarang Esko. Ojo lali bien saya Speaker. Saya tahu bagaimana prestasi adun-adun di dalam Dewan. Saya tahu yang baru-baru ini, walaupun Ketua Pembangkang Azmin Ali, ini kawan lama saya dulu, Azmin Ali, beliau dalam Dewan bawa dengan kawan-kawannya seramai 22 orang. Mereka cuba nak porak-perandakan kerajaan yang ada, seolah-olah beliau masih menteri besar. Itu beliau rasakan sendiri, tapi hakikatnya bukan. Tapi gaya masih makna macam menteri besar. Saya nak bagi tahu pihak pembangkang, jangan cuba nak kelirukan rakyat. Rakyat di Selangor ni bijaksana, berpendidikan, semua dah pandai dah. Kita nak pilih satu kerajaan yang boleh memberi khidmat yang terbaik, membawa pembaharuan pembangunan kepada rakyat dengan performan, bukan sentimen. Apa yang dibawa oleh pihak sebelah sana, apa dibawa? Sentimen keagamaan, sentimen kaum, ya, cerita ini, cerita kami ini, akhirnya pecah belah masyarakat kita. Ini yang saya sifatkan, jauhilah politik-politik toksik, politik-politik yang beracun ini. Ambillah satu pendekatan yang sederhana, yang inklusif, yang progresif, yaitu kerajaan yang ada hari ini, kerajaan perpaduan yang merangkumi semua kaum Melayunya, Cinanya, Indianya, orang aslinya, Sabah Sarawak, seluruhnya demi perpaduan rakyat Malaysia. Inilah roh hakikatnya Malaysia kita Malaysia Madani. Jadi saya bagi tahu dalam Dewan Negeri Selangor ini 22 itu sudah cukup angka terlalu besar. Saya dulu pembangkang tahun 2004. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, ojo lali, saya pernah jadi pembangkang waktu itu. Saya seorang lawan 54. Saya pernah jadi pembangkang. Suara pembangkang yang sekarang ini hanya
nak porak-perandakan, itulah terlalu besar angka tersebut. Tak perlu lagi. Sebab apa? Kalau mereka menang pun macam itu saja, pembangunan diabaikan, hak orang kawasan tidak dijaga. Maka sebagai pengundi yang bijaksana, kita tolak calon yang tidak memberi perkhidmatan yang cemerlang di kawasan lain. Sudah terbukti, sudah nampak. Jadi kita tidak mahu pisang berbuah berkali-kali, bukan 2 kali, pisang berbuah berkali-kali. Dia hasil dah beritahu penyokong dia, kali ini kalau dia menang di sini, boleh tukar kerajaan lagi, tebuk atap lagi. Sampai kapan nak tebuk atap, boy? Saya nak beritahu, kerajaan di Putrajaya, PMS Dato' Seri Anwar mendapat sokongan padu di peringkat persekutuan di Parlimen, termasuk Sabah dan Sarawak. Di negeri Selangor kita solid, kita DAP, PKR, Amanah, Barisan Nasional bagi sokongan kuat kepada menteri besar. Mereka tak ada ruang dan peluang untuk nak tebuk atap kembali lagi. Oleh sebab itu, kita kena bijak pilih calon daripada Pakatan Harapan, daripada mewakili kerajaan negeri. Dia sudah pasti akan memberi perkhidmatan si api kalau wong kampung nang kene. Masalah tiang lampu dan sebagainya kita ambil maklum. Perkara ini akan diusahakan apabila Sararipan dia diangkat pada 11 hari bulan Mei ini. Malam itu apabila keputusan diumumkan oleh pegawai SPR. Dengan ini saya mengumumkan, dengan ini saya sebagai pegawai Pilihan Raya bagi N06 Kuala Kubu Baru mengumumkan bahawa calon nombor 2 Bang Sokau daripada Pakatan Harapan memperoleh majoriti 5,000 undi untuk kekal sebagai Agung Kuala Kubu Baru. InsyaAllah. Yakin dan percaya kita bisa lakukan. Yakin dan percaya kita bisa lakukan. Kalau orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli, semua pakat sehati sejiwa bagi sokongan padu 5,000 undi bukan ilusi. 5,000 undi bisa jadi kenyataan. Ya, walaupun saya bukan cakap besar, tapi ini sasaran yang boleh dicapai oleh kita semua. Menang berapa undi tak kisah, tapi saya nak bagi tahu kita wajib kekal Kuala Kubu Baru. Dan satu lagi, Meliang Lee Ki Hong, beliau seorang yang kerja kuat. Saya tahu, saya bersama beliau di Dewan Negeri dalam masa 3 penggali. Beliau selalu datang semasa saya jadi speaker. Dia tekor ketemu Nyong, dia ngomong, Silim Sekincan maju, Silim teraju. Kita macam tu. Sekincan maju, Silim teraju. Sekincan dulu. Dengan sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi ke Sekincan, tahu bagaimana pembangunan ekoturism, agroturism di Sekincan menjadi destinasi tumpuan orang ramai di hotspot Sekincan. Jadi dia nak pengalaman di Sekincan ini, beliau nak bawa ke Kuala Kubu Baru. Dia dah bawa ke Kuala Kubu Baru. Wah, tak merah ni dah kena. Orang kena ngomong akai stilu meneng. Oleh kerana masa mencemburui saya, maka saya cuba ringkaskan, cuba jajar ringkaskan. Ya. Jadi pengalaman pembangunan transformasi di Sekincan daripada satu kawasan yang tidak dikenali sekarang menjadi hotspot viral OOTD kepada seluruh pelancong di domestik dan termasuk di luar negara. Itu cara kita bangunkan Sekincan. Di Ki Hong Meriang minta saya tolong Kuala Kubu Baru ini dibangunkan seperti Sekincan. Saya telah lihat Kuala Kubu Baru. Saya pun datang hari itu di Kuala Kubu Baru. Pergi Tasik, Taman Tasik Millennium yang begitu cantik dan indah. Dengan pegunungan di sini dan dengan water rafting yang ada, aktiviti water rafting. Dengan paragliding yang ada. Bayangkan mana ada tempat yang sesuai paragliding. Tongtong Huasiang San. Paragliding. Kita naik bukit Batu Pahat 1,400 kaki. Kemudian kita terbang dengan payungnya. Now I can fly. Dan dunia seolah-olah Kuala Kubu Baru Hulu
Hulu Selangor di bawah tapak kaki kita dalam masa 5-6 minit. Kalau silap angin dia tak landing lagi. Tapi saya beranikan diri, saya menyambut cabaran tersebut, dan saya rasa itu satu aktiviti lasak, aktiviti yang boleh menarik pelancong-pelancong domestik dan daripada luar negara. Dan dalam manifesto Selari Siau Tau, Bang Sok Tau, antaranya nak bangunkan KKB ini sebagai agro ekoturism ini. Saya berjanji di sini akan pasti memberi sokongan penuh untuk membantu menzahirkan impian Selari Bang Sok Tau apabila 11 hari bulan 5 ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, papa-papa, wak-wak, bayu, kakak-kakak memilih beliau calon nombor 2 Pakatan Harapan Barisan Nasional Perpaduan ini menang bergaya di KKB. Kita bangunkan KKB ekoturism sebagai satu pilihan untuk pelancong datang ke Kuala Kubu Baru, datang ke Hulu Selangor. Janji ini pasti kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana tadi saya sebut masa menceburi saya nak landing ni. Saya nak landing, tapi sebelum landing, wak-wak, mbayu, wong kita ojo lali. Saudara Laut Ismail, ketua PDM sini kena kerja kuat, jangan tiru, ojo turun. Yo isu sampai bengit, tino-tino, kempen rumah ke rumah, jalo wong kampung, nyokong calon kita, nyokong pastikan kabeh pangkat calon nombor 2. Men dia iso menang, angga dia menang, kita iso nyambung pembangunan, kesejahteraan, men kabeh itu pembangunan nanti. Yo, itulah harapan saya. Minta kawan-kawan India, masyarakat orang asli, kita sehati sejiwa. Kita tidak mau lagi kita termasuk dalam kancah perpecahan politik toksik. Kita mau performa kerajaan yang boleh membawa pembangunan, ada tunjuk prestasinya, key performance indexnya, itu yang kita nak bawa. Kita menelajui ekonomi Malaysia, itu Selangor. Jadi saya sebagai speaker pada ketiga penggayaan lepas, saya membawa pembaharuan di Dewan Negeri Selangor sebagai dewan yang paling disegani, dewan yang mencari pembaharuan di seluruh negara termasuk parlimen. Jadi itu bukti kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, saya sekali lagi minta tuan-tuan dan puan-puan, 各位亲爱的同胞， pastikan 我们古毛人的精神要发挥， kita terus kembangkan ya harapan kita dalam hati kita. Hari ini kita dengar syarahan daripada pemimpin, simpan dalam hati. Orang sebelah sana cakap macam-macam, jangan undi Cina lah, jangan undi KP lah, itu kita dengar enggak. Tapi sampai 11 hari bulan, pagi-pagi kita keluar awal-awal pergi pusat mengundi, hati kita tetap setia, tidak berbelah bagi calon nombor 2 Bang Sok Tau Harapan. Kita pangkal, pastikan malam itu kita menang bergaya 5,000 undi. Demi ini kalilah untuk Selari Bang Sok Tau calon perpaduan. Sekian saja, terima kasih belilan. Sisi saja, nanti menekan.